لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. استعينوا بالنصر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم عباده في القبور بروح وريحان مالك يوم الدين يحكم بعبده بالعدل والإحسان والصلاة والسلام على رسولنا بالكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita sambung pada kitab Qalbun Salim, yakni pada muka surah 4, ya, tanda-tanda hati sakit. Bukan sakit hati, ya, hati sakit. Jangan baca sebelah, kalau baca terbalik dia jadi lain, ya. Tanda-tanda hati berpenyakit, itu lebih baik, lebih jelas, ya. Itu dia lah, itu kita nak kena rawat, menjadi peranan penting dalam pengembelingan ilmu tasawuf, di mana fokusnya adalah pembersihan, tazkiyatun nafs, pembersihan nafsu kita. Yakni hati di antara fungsi utama dalam pengembelingan jiwa insaniyah. Baik, hati dianggap sakit apabila ia tidak berfungsi seperti mana tujuan diciptakan. Hati itu tidak aktif dengan sifat-sifat mahmudah. Itu artinya hati-hati itu tidak berfungsi ke arah yang lebih benar. Hati berfungsi, bukan tak berfungsi, tinggal lagi dia tidak menjana kepada kebaikan. Dia tak nampak, ya, kepada kebaikan. Dan juga maka itu pengembelingan hati itu dengan proses penyucian yang kita kena lakukan, penyucian hati, tazkiyatul qalb, menyuci hati kita dengan beberapa kaedah-kaedah syarak, yang pentinglah, perlu kepada ilmu tarekah, ya. Kita kena ada ilmu tarekah untuk nak cuci hati, ya. Itu dia lah. Macam tarekah ni kita upamakan macam satu kereta lah, satu kereta, ya. Kereta tu kena bawa. Tapi bila kita ada bawa kereta lah bawa kita, betul tak? Tengok dia pergi ke mana, kereta kita kena bawa. Kalau kita tak bawa, kereta tak berjalan. Sudah kita pandu kereta tu lah bawa kita. Ini itu begitulah tarekah, ya. Ilmu tarekah ni kita kena bawa dia. Maksudnya amalan-amalan, kebajikan-kebajikan yang kita kena lakukan sekerap mungkin, sebanyak mungkin, apatah lagi yang dituntut, yang ditetapkan oleh syarak, seperti sembahyang 5 waktu. Itu penetapan, dia syarak tetapkan, kita kena laksanakan dengan sempurna, berjalan di atas rel syariah. Itu kita panggil sebagai fungsi tarekah, ya. Kalau kita sudah berjalan dengan sempurna, maka sembahyang yang kita bawa tadi itu dia akan pimpin kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak, ya? Di mana sembahyang itu boleh mencegah daripada fahsya dan munkar. Tapi kita kena bawa lah sembahyang itu dulu. Macam kereta lah, kalau kita tak bawa, macam mana dia jalan?
Kalau kita sudah pandu dia, dia akan bawa kita. Pandu dengan baik, pandu dengan sempurna, ya, pandu dengan adab. Maka sembahyang kita buat dengan sempurna tadi, itu adalah tarekah. Sembahyang itu adalah tarekah. Jangan salah faham. Jadi bila dilaksanakan dengan baik, maka dia akan menjadi pembantu kita, penolong kita, ya. Dia akan memimpin kita kepada kebaikan dan akan mencegah kita daripada kemungkaran dan juga fahsya. Itu di antara dalil contoh yang boleh kita faham paling dekat dengan kita lah, ya. Semua orang terlibat sembahyang ni, ya. Tidak ada pengecualian. Faham? Ya. Jadi maknanya di sini yang pertama, tidak mengetahui sesuatu dengan hikmah. Tidak mengetahui sesuatu dengan hikmah. Nak dapat hikmah ni tuan-tuan, kena ada ilmu. Ilmu wajib dipelajari. Ilmu wajib dicari dan dipelajari. Baru datang hikmah. Ya, ada 3 yang kita perlu. Pertama, kita perlu ilmu tu sendiri. Ilmu dari Allah. Kita menuntut ilmu sekarang melalui kitab, melalui penjelasan, bimbingan guru, betul tak? Ini semua benda mati ni. Benda mati memang tidak boleh beri bekas makhluk, ya. Bila kita baca kitab, kita menuntun, kita dituntun, dipimpin oleh seorang guru, maka baru Allah akan bagi ilmu kepada kita. Ilmu itu bukan ada dalam kitab. Al-ilmu fi sudur wala fi sutur, kata Imam Syafi'i. Ilmu dalam dada, bukan dalam kitab. Nah, jadi maknanya kata dalam dada tu yang kita nak tu. Ilmu daripada kitab nak dipindah ke dada, itu bukan kerja kita, itu kerja Allah. Bila Allah pindahkan ilmu daripada kitab kepada dada kita, baru kita ada ilmu. Nampak ya? Ya. Jadi makanya tak dapat tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu kepada hikmah. Ilmu kena capai hikmah. Kalau tidak ada hikmah, ilmu itu tidak beri manfaat kepada kita. Sebab itu Allah menyebut, dan saya pernah banyak kali menyebut, tu'til hikmata ma yasha, kata Allah. Tu'til hikmata ma yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang Allah beri kepadanya ilmu, ya, hikmah, jadi maka dia akan mampu melakukan kebajikan yang banyak. Nampak tak, ya? Tak ada hikmah, kita tak akan buat kebajikan, dan kita buat apa pun tak jadi kebajikan. Nampak tak? Kerana tidak ada hikmah. Kita perlu berhikmah ada di tangan Allah, bukan ada tangan tubuh, bukan ada tangan, bukan dalam kitab. Ya, dia datang daripada Allah. Itu yang kedua, hikmah. Yang ketiga, kita perlu faham. Kalau kita tak mengaji, macam mana nak faham? Kita kena mengaji, tuntut ilmu bersama dengan bimbingan guru-guru, dengan ilmu yang benar, bukan ilmu yang salah, ilmu yang benar, dengan dalil-dalil yang benar. Barulah kita akan dapat faham. Faham daripada siapa? Juga daripada Allah. Bukan Tok Guru boleh faham lah. Tok Guru hanya menyiarkan butiran-butiran ilmu melalui lisan. Kita pun mendengar melalui telinga, mengamati melalui mata. Nampak tak? Ya, kita serapkan kepada akal kita, dan kita benamkan kepada jiwa kita. Nak benam ke jiwa itu perlu kepada faham. Kalau tak sampai faham, tidak. Sebab tu Nabi kata, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, di mana dia mampu melakukan kebajikan, maka Allah akan bagi dia faham kepada agama. Nampak? Allah akan bagi dia faham. Bukan Tok Guru bagi faham. Jadi kita perlu 3, ya. Pertama ilmu, kedua kita perlu kepada hikmah, ketiga kita perlu faham. Yang inilah yang boleh menyelamatkan kita. Inilah dia. Tarekah dia, kita mesti menuntut ilmu. Tarekah dia, kita beramal. Tarekah dia, jauhi segala yang dia tegah. Baru kita akan dapat ilmu. Nampak, ya? Boleh faham, baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak mencintai Allah dan tidak dapat merasa kelazatan. Ini hati kita dah bergerak. Tak ada rasa sayang. Duk sebut berpuluh kali Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mengimbau daripada kalimah itu sendiri, merujuk kepada suatu ketetapan bahawa Allah, dengan Allah, semuanya dengan Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Allah sebut diri dia sebagai Rahman dan Rahim dulu. Kita kena balaslah cinta. Satu orang yang habaq kita, aku cinta kepada kamu, balasnya, cintanya mesti berbalas. Betul tak?
Satu orang yang abang kita, aku sayang kat hang tau. Aku cukup sayang dengan hang. Ya apa kita kena buat? Kita kena balas lah sayang dia tu. Nampak tak? Bukan lari daripada dia. Ya. Bukan jauh daripada dia. Ataupun tidak melihat dia atau tidak bertemu dengan dia. Itulah dia. Jadi Allah dah sebut berapa kali dah Allah peringat kita. Tiap-tiap pergerakan kita dengan basmalah. Tiap-tiap pergerakan kita dengan basmalah. Ya. Termana begitu jelas sekali terungkap dua kalimah nama Allah. Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Tuhan kasih kepada kamu. Ya. Kamu buat apa benda pun dengan Allah, kerana Tuhan tu ada Maha Rahman. Dia akan memberi apa juga tanpa hisab. Dia akan beri dengan sebuah kemurahan dia. Tidak ada pilihan-pilihan. Allah akan bagi terus kepada siapa juga selagi dia adalah hamba Allah. Dan Allah juga menyebut Allah sayang dengan kita. Semua perkara Tuhan buat dengan wajah sayang. Ya, sedialah Allah uji kita pun uji dengan penuh kasih sayang. Orang yang Allah sayang, Allah akan lebih uji lagi. Ada hadis Nabi kan. Orang yang lebih sayang, Allah sayang kepada orang tu akan diuji oleh Allah. Lagi berat ujian kena kita, lagi dalamlah cinta Allah kepada kita. Kena faham macam tu. Ya. Bila kena ujian apa-apalah terberat, jangan kata Tuhan benci kat kita, jangan kata Tuhan zalim. Kita kena merujuk balik Allah sayang. Sebab tu Nabi habaq wawai. Nabi kata apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji orang tu. Ya, tidaklah. Uji itu untuk canai iman dia, untuk jana keimanan dia. Ya, ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Quran kata, apakah mereka hanya dibiar mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Tuhan katakan, apakah mereka hanya boleh mengeluarkan mulut-mulut mengatakan kami beriman kepada Allah? Ya, ataupun kami sudah tegas beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji lagi. Allah kena test kita. Uji itulah, ya, memberi erti Allah akan menguji orang yang kukuh imannya, orang yang kuat imannya, orang yang tahir amal ibadahnya, ya. Dengan begitu jelas, maka Allah akan uji orang-orang ni. Ya, orang berbuat kerja haji kan, ya. Ada yang pergi buat kerja haji daripada awal sampai habis duk kena uji je. Ya, banyak perkara-perkara yang menguji dia kan. Ya, itu tanda kata orang ni kuat iman dan Tuhan sayang kepada dia. Orang ni insya-Allah mabrur. Yang kita bimbang ni tak ada ujian apa langsung. Daripada awal sampai habis tak ada sakit apa, tak pernah apa lama jadi berat bagi dia. Semuanya ringan belakang. Dia balik pula dengan bangga abang kat orang. Nampak? Daripada awal sampai habis aku di Mekah ni cukup senang, tempat duduk bagus, perjalanan pergi balik ke masjid pun dekat, nampak, kenderaan bagus, nampak tak? Berhubung dengan semua orang, semuanya baik belakang, nampak tak? Tak ada langsung ujian. Itu bukan tanda kata Tuhan ra'i dia, jangan salah faham ya. Tuhan tak perhati, Tuhan tak peduli kat dia. Nah. Sebab itu Sayyidina Ali, kalau Allah tak uji satu hari dia akan menangis. Kalau tak kena ujian satu hari, apa-apa ujian tak timpa dia, Sayyidina Ali, dia akan menangis. Makna kata Tuhan dah jauh daripada dia. Dia orang hadang, ya, Tuhan dah tak mau pandang aku ni, Tuhan tak uji aku. Bila Allah uji dia, artinya Allah beri perhatian kepada dia, bahawa dia adalah hamba yang Tuhan sayang. Boleh faham ini satu rahmat, ya, diberikan Allah, maka Nabi khabarkan kepada kita, Nabi bawa rahmat juga kepada kita. Baik, sambung lagi ya. Jadi kita maknanya kata, kalau tak rasa sayang kepada Allah ni, tak ada langsung balas cinta kepada Allah, sah hatinya berpenyakit. Ya, tidak teringat nak balas cinta Allah, tidak langsung terlintas untuk membalas cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah artinya orang yang hatinya telah parah, sakit parah ya. Ya, dia kena kanser maya dia panggil. Bukan kanser fizikal, kanser maya yang dia tak nampak tak. Dia kena bakar dengan api ujian. Allah kena bakar dengan api ujian, bukan api bensin, api ujian. Kena bakar dia ya. Itu yang nombor 2. Zauq lagi satu dia kata, di mana tidak merasai kelazatan zauq ketika beribadah. Buat ibadat sedap dah kita rasa ibadat. Kita duduk sembahyang 5 waktu sehari semalam ni macam mana? Rasa sedap tak?
Sedap lagu kita makan suatu makanan yang sedap. Ataupun kita begitu sedap bila kita tidur lena. Sedap sangat tidur lena. Ya. Dia nak sembahyang tu kena rasa sedap. Rasa sedap ke, rasa berat ke, rasa lama ke, rasa berat ke, macam mana? Ini kita tahu sendirilah. Kita sendirilah tahu diri kita, ya. Baru tahu hati kita ada penyakit ke tidak, ya. Masuk waktu dah mula gelabah lah. Masuk aja waktu, bunyi aja azan dia tak senang lah. Allah, dah masuk pula asang. Duk elok tadi Zuhur, masuk asang pula. Tak ada nak kata apa. Ini artinya orang yang hatinya berpenyakit, cukup berat. Sepatutnya kita kena sambut. Ya, ada hadis Nabi kan. Hadis ni dhaif lah. Bila sambut azan, bunyi azan je, marhaban biqailina adzan bisalati, marhaban ahlan, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu jawab dia, jawab azan. Marhaban, selamat datang. Wahai orang yang menyeru kepada azan, nampaklah ya. Dengan sembahyang yang akan didirikan, masya-Allah. Ya. Tiap-tiap kali masuk waktu, welcome dengan hati yang begitu besar. Sonok nak jumpa Tuhan, nak berhadap dengan Allah. Ya, nak jumpa raja bagi segala raja. Yang hanya semata-mata dialah yang memenuhi segala hajat kita. Tidak ada mana-mana zat atau mana-mana pihak atau mana-mana yang lain daripada Allah yang memberi penolong dalam kehidupan kita. Tidak. Kalau yang cipta adalah Dia, yang menjadikan kita juga ada Dia, maka Dia juga memberikan kita rezeki, Dia memberikan kita segala-gala, Dia yang menghidupkan kita dan mematikan kita. Maka kita kena tunggu bila Dia panggil kita tu, kita kena tunggu bila Dia nak panggil. Sampai sahabat Nabi, kadang orang-orang yang salih zaman Rasulullah, zaman-zaman sahabat-sahabat ni kan, di mana dia perlu tunggu azan ni macam suatu masa di mana mereka akan dianugerahkan. Duk tunggu je. Kalau kita lah orang kata, saat ni petang pukul 5 ramai aku nak bagi 500 lah. Dia habang tu pagi lah. Dia habang tu pagi. Dia kata petang tadi ramai, kata ke-5 tadi ramai rumah aku nak bagi 500 lah. Nampak saja aku nak bagilah, aku ada duit. Kita duduk tunggu cepat, kalau boleh kita nak pusing jam lebih cepat pukul 5 kan. 500 nak bagi. Tak itu baru manusia kan. Tu kan. Ada program apa pun kita batal. Ada program apa pun kita batal tahu je. Saya ada appointment je pukul 5 besar. Nampak ya. Ini kalau duniawi, kita sudah ada sifat dia. Apatah lagi kalau Allah sendiri, ya. Allah yang bagi segala-gala daripada Dia. Minallah wa ilallah wa fillah wa billah wa ala Allah. Nampak? Itu dia semua dia. Ya, sebab kita dah mengaji dah. Yang kata Allah tu wujud nafsiyah. Nafsiyah tu wujud dengan semua. Bukan wujud bagi jadi, wujud bagi kita makan, wujud bagi kita rezeki. Nampak tak? Dia saja yang bagi kita rezeki. Dia juga yang berikan kita kehidupan. Dia juga berikan kita hidup. Dia juga berikan kita keafiatan, kesihatan. Dia juga berikan kita kemakmuran, keamanan. Dia juga, itu kata nafsiyah. Itu kata wujud nafsiyah tu. Allah bersifat dengan wujud nafsiyah. Kerana semua dia. Bukan dia wujud, orang lain bagi makan kat kita. Dia yang wujudkan kita. Dia yang semata-mata wujud. Tidak ada yang wujud melainkan Dia. Kita diwujudkan oleh Allah. Bukan diwujudkan saja dengan adanya kita, tapi Dia adakan dengan segala keperluan, dengan keperluan kita duniawi ini. Dia ada oleh Allah, diberi oleh Allah. Itu artinya wujud nafsiyah. Faham ya? Kenapa dikatakan wujud itu sifat nafsiyah? Inilah dia. Kerana semuanya Allah. Tidak ada satu pun datang daripada satu unsur yang lain daripada Allah. Qiyamuhu binafsihi. Kemudian Dia berdiri sendiri pula. Nampak tak? Dia bukan pakai pembantu, ya. Bukan pakai apa-apa juga penolong. Bukan pakai alat-alat yang perlu membantu kita. Semua daripada Dia sendiri. Alat-alat dia pun mari daripada Dia. Kita makan tu kekuatan gizi, vitamin dalam makanan tu pun daripada Dia juga. Bukan makanan tu. Itu dia kena faham tu. Itu wujud nafsiyah. La maujuda illallah. Tu arti dia. La maujuda illallah. Kita kata yang ni lah dia. Nampak? Apa-apa yang wujud pada diri aku, wujud kehidupan aku ni, diwujud oleh Allah. Maka itu kita kena merasai buat ibadat ni, merasai rasa syukur dalam diri. Pertama sekali merasai apa bila orang buat ibadat ni? Merasai syukur. Syukurlah ya Allah. Engkau pilih aku untuk menghadap-Mu dalam waktu-waktu tertentu. Bukan semua orang Kau pilih. Aku di antara yang Kau pilih, yang Kau bawa. Tiap-tiap waktu
Engkau ingatkan aku untuk bertemu denganmu. Engkau izin aku sujud sembah kepadamu, ya Allah. Rasa syukur. Kita sembahyang tu rasa saatnya. Tak tahu bagi salam dah. Allah cepat. Yang tak ada rasa tu lah, dia rasa lama. Allah, 4 rakaat buat punya lama. Saya ni nak buat sunat tak mau. Tak mau buat sunat. Ya. Dia rasa berat. Sebab tak ada feeling, tak ada healing dalam diri dia. Itu masalah yang jadi masalah kita ni. Maka kita kenalah ada ilmu zikir. Sebab Tuhan katakan, fawailul lil khasyati qulubuhum min zikrillah. Kecelakaan bagi orang yang keras hati, yang tidak mau berzikir kepada Allah. Tuhan kata sendiri. Orang yang tak zikir ni memang keras hati. Dia tak ada rasa syukur, tak terasa cinta kepada Allah, tidak merasai kebesaran Allah, tidak merasai kemurahan Allah, dia tak rasa semua. Jadi sembahyang bagi dia tu hanya sebagai satu lakonan kebiasaan, satu tradisi, ya, pergerakan yang tidak berikan apa-apa impak kepada dia, tidak berikan apa-apa kebaikan, ya. Dia rasa berat dia dah. Tu kira orang ni kira, nampak ya? Tu. Ini boleh faham ya? Tu, baik. Kemudian jadi kita ibadah yang kita sebut tadi, makanya dan tidak dapat merasa muka surat 4 ni kita ambil bawah sekali tu, dan tidak dapat merasa kelazatan zauq ketika beribadah kepadanya kerana tidak berzikir kepadanya dan tidak mengutamakan zikir itu daripada semua keinginannya. Semua dia zikir tak berikan apa. Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi, tak rasa kebesaran Allah. Subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, tak rasa ketinggian Allah dan kerendahan dia. Kalau seorang-orang dia rasa dia rendah, dia pun tak apa. Ketinggian Allah tak rasa, kerendahan diri hang pun tak rasa, yang tu dah kacau. Tak ada rasa, kan? Tapi urusan dunia dia rasa. Hari ni tak ada duit, rasa sangat tekanan, ya. Perbelanjaan dah lebih, kan? Expenses over income, dia kata, kan? Macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak cari, ya? Gelabah sungguh. Tang rezeki dia gelabah semua diri dia. Tapi bila berhadapan dengan Tuhan, tak terasa langsung, ya Allah. Ini hati yang keras. Kenapa keras? Kerana tidak berzikir kepada Allah, tidak beribadat kepada Allah. Antara ibadahnya ibadat lisan, zikir. Ibadat hati, ingat kepada Allah, tidak ada. Maka tu Tuhan sebut, aqimis salata li zikri. Tegakkan solat buat mengingati aku. Kalau tak sampai ingat aku tu, maknanya itu bukan solat tu. Kalau kamu buat ibadat, kamu masih tak ingat aku ni, tak ingat nikmat aku, tak ingat kebesaran aku, tak ingat kejombangan aku, kemurahan aku, ya, maknanya kamu belum ibadat lagi. Boleh kan? Itu kita boleh test diri kita sendirilah, ya. Kita boleh tengok keadaan diri kita sendirilah, ya. Tuan-tuan, ini kita sendiri. Kita susah tunjuk orang, kita dulu. Taklah bagi kita, ya. Dari itu 2 jari kita tolak ke depan. Nampak tak? Yang satu ni, yang jari yang kita tunjuk ni, tunjuk yang baik kepada yang best, ibu jari. Sebab tu 2 kita tolak ke depan. Nampak tak? Kenapa kita tunjuk ni? Hikmah dia punya falsafah. Ini bukan falsafah, bukan hikmah, falsafah. Ilmu ni ada 4. Pertama, dia punya hikmah. Kedua, dia punya rahsia. Nampak tak? Ketiga, dia punya falsafah. Keempat, baru dia punya tujuan, maqasid. Itu ilmu. Ya, dia maknanya kita menuntut ilmu ni, kita melaksanakan ibadat ni, kita buat apa pun, kita tengok tahiyat tiap-tiap kali kita angkat. 3, kita mari ke kita. 2, kita tolak. 2 bukan tunjuk orang. Pertama, tunjuk yang terbaik. Nak tunjuk yang terbaik, tunjuk yang betul. Kemudian ibu jari ni kena cari yang terbaik, the best. Itu je falsafah bukan hikmah, falsafah. Para ulama berfalsafah dengan 2 ni. Kenapa terunjuk kita dengan ibu jari ni ke depan? Kerana kita nak tunjuk yang terbaik, ya. Sama ada tunjuk pada diri kita, tunjuk pada orang lain, tunjuk yang terbaik, ya. Tunjuk yang halal kepada yang baik. Ibu jari ni yang terbaik, the best. Kita buat tangan bunyi kan, the best, ya. 3 lagi, tunjuk bagi kita punya kelemahan. 3,
Nampak dah? Nah, kelemahan kita mari. 3. Itu dia. Itulah. Jadi maknanya kelemahan kita, kecacatan kita, ya. Itu kita kena cek balik. Apa yang terjadi. Bagus, itu yang paling baik. Itu kita faham. Kemudian yang ketiga, yang kata orang sakit hati, yang hatinya sakit, bukan sakit hati, hatinya sakit tu, tidak mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia lebih utamakan dunia dulu. Ya, lebih utamakan dunia daripada akhirat. Akhirat ni sebagai satu benda yang belum diyakinkan, tak sampai kepada sekurang-kurang ilmu yakin. Ilmu yakin, zannul yakin, haqqul yakin, kena ada 3. Tapi 3 tak ada dia. Ya, ilmu yakin pun tak ada, zannul yakin pun tak ada, haqqul yakin lagi tidak. Ya, tak nampak akhirat. Jadi hanya sekadar melepas batuk di tangga, buat birah daripada tak buat. Nampak tak? Nah, bunyi pun begitu lah. Yang bagi nasihat kat dia pun kata begitu. Jangan tak buat lah. Nampak? Nah, kena tak apa. Janji mau buat. Yang bagi nasihat tu pun 2 kali 5 orang. Ya, patut yang bagi nasihat tu kena buat yang terbaik. Kena buat yang terbaik tau. Nah, yang the best untuk akhirat. Sebab kamu akan balik ke akhirat. Kamu pasti, sama ada kamu suka atau kamu tak suka, kamu ingat atau kamu lupa, kamu pasti akan balik pada akhirat. Mana ada pengecualian? Ada orang tak payah bayar, saya tak mau balik akhirat, nak duduk di dunia terus. Tak ada. Tidak ada. Sebab kita diekori oleh satu perkara, maut cari kita. Bukan kita cari maut cari kita. Itu yang susah. Kalau kita cari maut, tak apa, kita boleh tambah, boleh set. Aku nak mati lagi 100 tahun. Dah cukup 100, minta tambah lagi 100 pula. Pasal kita set mati. Ya, tapi sebenarnya kita bukan set mati. Mati duk cari kita. Bila-bila masa, bila-bila jam. Dalam baik, dalam jahat, dalam sihat, dalam sakit, dalam aman, dalam bala, dalam risau, dalam tenang, ya, dalam kaya, dalam miskin. Maut dia tak kira, dia tak tanya orang tu. Ni orang ni tengah duduk sakit, jangan ambil lagi mati, bagilah dia berhenti lama dah. Ya, walikulli ummatin ajal. Dalam perut kita dia tulis 4 bulan, masa kita dalam perut mak kita 4 bulan dia tulis dah ajal. Bila hang nak mati? Dia tulis lah. Ya, sudah nah. Bila nak mati? Mungkin tak ada keluar perut mati. Ada yang nak keluar perut tak dan nak kerat pusat mati. Ya, jadi itu adalah ketentuan yang sudah ditulis oleh Allah ketika janin 4 bulan dalam perut ibu, kandungan ibu. Ya, tidak ada pengecualian. Wa likulli ummatin ajal la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna, Al-Quran kata. Bagi tiap umat ada dia punya ajal. Ya, pohon-pohon tu pun ada ajal dia. Tanam-tanaman pun ada ajal dia. Binatang ternak kita pun ada ajal dia. Kita manusia ni lebih lagi lah, ada ajal dia. Tidak ditangguh barang satu saat, tidak ditangguh satu saat atau disegerakan satu saat. Cukup masa tepat seperti yang telah dituliskan, dia tak ambil. Dia tak tanya ambil tu bila. Tengah duduk makan sedap-sedap, malaikat maut kata jangan ambil, duduk makan, bagi dia makan habis. Tak ada. Nampak lah. Mungkin dengan makan tu kita ni mati, tertelan kan. Tertelan biji durian. Nampak lah. Tu lah. Dia punya maut dengan ditelan biji durian. Maut dia tulis dia betul. Nampak lah. Dia pun makan durian. Nampak lah. Ya. Tu lah. Tiba-tiba telan biji durian, mati. Itu dia. Orang kata pula baik-baik makan biji durian ni, tertelan biji mati. Silap betul lah. Cakap begitu. Ya. Sebenarnya mati dia dengan tertelan biji durian. Itu dia punya kaedah cara dia nak mati. Kita mati dengan benda yang ada dengan kita. Kita mati dengan benda kita bukan kita tau. Malaikat maut main tangan kosong tau. Bukan dia bawa pelaya, bawa sepanah lah. Ya. Malaikat maut main tangan kosong. Dia ambil maut kita, ikut kita punya sendirilah. Kita duk main dengan ular, dia ambil ular tu bagi mati kita. Nampak? Orang duk main silap mata kan, dia pakai ular. Ya. Dah gitu. Itu dia. Orang duk membesarkan berjalan atas tali. Ya.
Tali tu dia bagi putih, bagi kita jatuh, nampak? Ya, malakal maut guna barang-barang kita, perkakas kita, alat kita sendiri untuk ambil kita nyawa kita. Ya. Dia tak main kata dengan satu buk mepek ke apa kan. Kupas Tak. Ya. Dia main tangan kosong. Ya. Sebab kita mari ke dunia tangan kosong, dia. Kita keluar pada perut kita main tangan kosong kan. Mana kita buat pelaya ke sebenar ke, tak ada. Ya. Main tangan kosong, maka tu kita mati pun tangan kosong jugalah. Jadi maknanya kita mati dengan benda-benda pusaka yang ada dengan kita, alat-alat kita sendiri, makanan kita, minuman kita, kenderaan kita, ya. Itulah. Itu kan. Jadi maknanya kita kena ingatlah. Paling-paling tidak dengan tempat tidur kita sendiri dia ambil. Pakai tempat tidur kita sendiri. Kati kita. Kita tidur makin lama, dia guna kati kita ambil nyawa kita. Nampaklah. Elok-elok tidur, ya. Masa duduk dia ambil, masa tidur dia ambil. Nampak tak? Inilah ya, kena sikit tugas malakal maut. Tu itu kita kena faham tu. Baik. Jadi makanya kata tadi ini, orang yang langsung tidak ada merasai kebesaran, kekekalan, ya, akhirat ni, artinya hatinya sudah sakit. Hatinya sudah berpenyakit. Penyakit apa ni? Satu penyakit yang paling ditakuti, penyakit ghaflah. Ghaflatun. Jangan disebut ghaflah tu nah. Aku hari ni ghaflah. Jadi doa kacau. Cukup takut ghaflah tu, ya. Paling bimbang penyakit ghaflah lah membuka pintu kepada penyakit-penyakit lain. Segala penyakit-penyakit yang lain yang datang kepada manusia, penyakit batin ni, dia dengan terbukanya pintu ghaflah. Terbukanya pintu ghaflah, mari penyakit semua. Penyakit sombong, wujub, sum'ah, riak. Nampak dah ya, datang. Itu kita kena melindung daripada sifat ghaflah. Maka tu ada sembahyang sunat ghaflah nama dia. Ingat kan? Ingat lagi. Sunat ghaflah tahu sunat awabin. Buatlah awabin sekali-sekali. Buatlah, kalau tak dapat hari-hari pun buatlah, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya, seminggu sekali pun buatlah awabin tu. InsyaAllah sembahyang ini dia akan memberi kita satu gambaran. Boleh buat 2 rakaat, niat 3. Usalli solat awabin ma'al istikharah ma'a hifdzil iman. Boleh niat sekali 3-3, buat 2 rakaat. Boleh. Buat 2-2 lagi baiklah. Buat 6 rakaat lebih baiklah. 2 rakaat awabin mutlak, yang kedua awabin ma'a hifdzil iman, yang ketiga awabin ma'al istikharah. Itu kita buat asing-asing baguslah. Nampak tak? Kalau kita rasa kita tak ada masa kot, sibuk ke, ya, nak ringkas, boleh niat 3-3 sekali. 2 rakaat. Usalli raka'ataini min sunnatil awabin wa ma'al istikharah awabin ma'a hifdzil iman. Baca kuliah kulullah, habis. Senang, ya. InsyaAllah kita terpelihara, iman kita terpelihara, ya, istikharah kita akan dapat petunjuk yang baik daripada Allah, pilihan yang betul. Apa-apa pergerakan kita, urusan kita akan dapat bimbingan langsung daripada Allah pada perkara yang betul. Itu antara kelebihan sembahyang sunat awabin. Dalam sebut kitab juga sebagai sunat ghaflah. Sebut sunat ghaflah ni tak pernah sedap dengar nah. Usalli sunatul ghaflah. Kalau orang tak faham dengar ni, hang apa dua ghaflah ni sembahyang ni? Sembahyang pun ghaflah lah. Ingat ku hang tak sembahyang aja ghaflah. Orang tak ada ilmu kacau ni kan, ya. Kita sebut awabin lah. Awab ni makna kita bawa kepada suatu jalan yang bahagia. Awab, ya. Satu perkara yang baik. Lakukanlah, ya. Baik. Penyebab utama penyakit hati. Penyebab utama untuk semua penyakit hati adalah tunduk dan selalu menurut kehendak hawa nafsu. Ubatnya melawan dan mengekang nafsu tadi. Ya. Punca dia kerana kita tunduk kepada nafsu. Nafsu yang pertama, nafsu yang mengurus seluruh organisasi jasadiah kita adalah nafsu amarah nama dia. Kita jumpa nafsu tu dulu. Kita tak boleh lompat nafsu lain. Nafsu tu kita akan mula dulu. Dialah pembuka kepada nafsu-nafsu yang lain. Dialah sebagai pengurus kepada nafsu-nafsu yang lain. Nampak tak? Jadi kita kena pandai guna dia lah.
Ya, kita kena guna dia dengan bimbingan rahmat daripada Allah. Minta Allah bantuan pertolongan Allah selalu. Tang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situlah duduk dia. Orang sembahyang dia dapat peluang ni, ya. Minta bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia punya fakta yang paling utama sekali adalah bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abuya Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia kata kita minta 4. Ihdinas siratal mustaqim. Kita highlight lagi. Kita minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita minta tolong tu? Minta tolong supaya Allah bimbing kita, hidayah kita kepada as-sirat al-mustaqim. Apa dia as-sirat mustaqim tu? Ada 4. Yang pertama kita minta hidayatud din, hidayah agama. Hidayah dunia dia bagi dah. Tahu dah nak makan apa, nak minum apa, nak pakai lagu mana, nak tidur lagu mana. Itu hidayah tu ada dah, betul tak? Ya. Tambah pula kita bimbing dengan ilmu-ilmu pula, bantuan ilmu kesihatan, ilmu kedoktoran, ya, ilmu jasmani. Semuanya boleh membantu kita punya perjalanan. Hidayah tu dapat dah. Hidayatul akal dapat dah. Hidayatul jasmaniyah dapat dah. Hidayatul urusan kehidupan kita, ya, amrun, urusan duniawi kita dapat dah. Tapi hidayah agama tak dapat. Itu Allah punya. Dia nak bagi, ya. Bila Allah bagi hidayatul din, hidayah agama, baru kita akan nampak pintu-pintu kebajikan akhirat. Itu yang pertama. Kedua, kita minta apa? Ilham. Ilham tu turun tak berhenti. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi nafsu, kata Allah, yang disempurnakan, paling sempurna punya nafsu, ya, cukup luar biasa nafsu kita, jiwa kita, jiwa manusia ni adalah jiwa yang paling hebat. Al-Quran sebut ahsanut takwim, dia adalah takwim yang cukup sempurna. Itu jiwa kita, ya. Yang lebih manusia daripada itu, daripada semua makhluk. Kerana jiwa kita itu adalah jiwa yang cukup sempurna, ahsanut takwim. Itu kita minta yang kedua, supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kita ilham yang baik. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami sentiasa beri ilham, yang ni baik, yang ni buruk, yang ni jangan buat, yang ni kena buat, yang ni patut ikut, yang ni jangan ikut, yang ni kamu kena dekati, yang ni kena jauhi. Itu artinya ilham yang Tuhan bagi kita, ya. Nabi pula bantu tolong kita lagi. Nabi kata kiranya dalam jiwa dada manusia ni dia ada 2 pihak, satu yang menyokong, satu membantah. Ni jiwa kita ni, dalam parut, dalam dada kita ni seolah-olah macam parlimen. Ada pihak yang menyokong, ada pihak yang membantah. Setiap apa juga kalau datang bisikan, lintasan hati menyuruh kita buat benda-benda yang baik, jangan tangguh, buat terus. Nampak tak? Kalau ada lintasan khatir, lintasan itu yang menyuruh kita buat jahat, segera tinggal, jangan duk layan. Itu dia Nabi kata. Nabi bagi tip juga kita, nampak? Itu dia. Al-Quran pula ingat, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Silakan muazzin, ya. Masuk waktu dah, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allah Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا حول ولا حي على ولا الفلاح حول وجعل به الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلال والإكرام الله تامة سيدنا محمدا الفضيلة والشرف والدرجة العاطر والعطف محمدا حمدا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Baik. Celaan terhadap orang yang mengikut hawa nafsu. Daripada Al-Quran, Tuhan sebut sendiri firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan? Dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang dipuja lagi ditaat. Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya supaya tidak sesat? Tak mampu, kita tak boleh buat apa. Nabi pun tak boleh tolong kita. Sendirilah kita kena lawan nafsu tu. Ya, dia panggil apa? Mujahadah. Mujahadah. Kita kena mujahadah dulu. Jadi dalam urusan tasawuf ni, ilmu tasawuf ni, dia bawa kita kepada mujahadah, melawan kita punya nafsu. Itu kaedah-kaedah yang disusun oleh para alim ulama. Ya, macam mana nak lawan nafsu? Apakah dia punya fokus kepada nafsu dulu, kita nak ambil tahu. Nafsu tu dia fokus kepada mana? Ya. Jadi pendek kata, jadi kalau kita ambil sebagai satu pegangan, ya, nafsu ni kita tak boleh biar, kita kena rawat dia. Pertama kita kena kenal dia. Kedua, kita kena rawat dia dengan mujahadah. Dia duduk dalam mana nafsu ni? Pertama sekali duduk dalam makan minum. Kedua masalah tidur. Ketiga masalah cakap, mulut. Inilah bidang-bidang wilayah dia yang kita kena faham. Nafsu ni hanya boleh kita rawat dia pertama melalui makanan. Dia ajak kita pertama makan yang baik-baik, bukan yang halal, yang baik-baik, yang tayyibun. Yang baik-baik itu halal, tapi yang halal-halal belum tentu baik. Faham ya? Itu yang pertama.
sikitnya banyaknya, itu jenis daripada segi kuantitinya kita kena faham. Pertama dia punya kualiti makanan tu, kedua dia punya kuantiti, banyak mana kita boleh makan, waktu bila wajar makan. Kemudian yang ketiga, jenis apa kita nak makan, apa bahan-bahan yang patut kita makan. Di sini ada ilmu kan, ilmu dunia, ilmu kesihatan, ada bab makanan, pakar buat PhD dalam bab makan. Saya masa kena appendix operation tu, masuk hospital, bertahan 4 hari duduk hospital. Appendix duduk di hospital 4 hari. Maknanya kata berat lah tu. Biasanya appendix ni habis operation balik tak tahan, tapi dah 4 hari tahan. Rupanya dah pecah appendix tu. Pada zahir kata memang mati, tapi Allah tahan umur lagi. Ada ambil hari ni boleh mengajar ni. Pada zahir kata memang matilah, pecah dah appendix tu, habis dah masuk perut malah racun. Saya dilenakan sat. Dia orang nak cuci perut. Sudah dia orang repair, jahit apa balik kita punya appendix yang pecah tu. Perut kita pun yang pecah tu dia jahit balik, dia cuci dengan antibiotik. Drip terus, tak boleh makan, drip baru dia cepat. Masa tu pakar kesihatan mari, pakar makanan mai jumpa saya. Baru saya tahu rupanya pakar. Dia kata nurse tu beritahu dia pakar, cik dia pakar, dia pakar dalam bahagian makanan. Dia kepakaran PhD. Dia pun beritahu lah, hang suka makan apa? Dia tanya saya. Nampak? Dia kata aku makan ikan banyak. Memang orang Jepun banyak kena appendix, dia kata. Pasal banyak makan ikan. Bukan pasal makan cabai, bukan pakai makan cabai je appendix lah. Pasal banyak makan ikan. Makan daging tak kena, makan ikan kena. Saya pasal makan ikan, duduk malam-malam pergi makan tom yum semua dah. Masa tua-tua ni baru ada peluang makan tu. Masa muda-muda tu tak ada peluang. Masa tua-tua ni baru orang bawa pergi makan sana, makan di sini kan. Terdedah macam-macam ikan makan. Banyak sangat. Maka dia kena. Ikan tu dia akan jadi sangkut, dia dibusuk. Bila jadi busuk dia akan jadi various, jadi kuman. Dia akan makan perut kita. Itu bahaya dia tu. Sangkut di appendix kita tu lah. Di bahagian appendix tu. Dia akan jadi busuk, dia akan jadi racun, dan dia akan lukakan dia punya tempat tu hingga pecah. Nampak? Itulah. Itu artinya tak boleh banyak ikan pun tak boleh. Ikan ni untuk muka. Kita makan ikan ni kebaikannya untuk muka. Segala penyakit-penyakit muka ni insya-Allah hilang. Orang-orang yang kena penyakit jerawat banyak-banyak ni bagus makan ikan lah. Tapi dia kena makan ikan yang bersisik. Ikan yang bersisik. Sisik ni baru dia dapat ultraviolet. Waktu duha tu ultraviolet dia akan jadi banyak. Nampak tak? Sebab dia tahan dia punya sisik. Ikan-ikan yang kurang sisik jangan. Dia akan bawa penyakit lebih. Itu kita akan mengaji ilmu kesihatan. Dia lalu ajak tu, dia sembang kata saya pun ambil peluang tanya lah macam-macam. Dia kata orang kata pakai makan cabai jadi appendix ni, biji cabai tu sangkut lah. Dia kata semua appendix kita operate tak ada biji cabai. Nampak tak? Biji cabai memang dia tak ancok. Dia tak boleh ancok. Kalau betul appendix ada dalam appendix ada, tapi tak ada, dia kata. Maknanya dia bukan pasal biji cabai, tapi pasal banyak makan ikan. Nampak? Orang-orang Asia Tengah, Asia Barat kurang sebab dia makan daging. Pun tak boleh lebih juga daging. Dia penyakit lain pula. Nampak tak? Tu dia itu pakar makanan lah. Pakar makanan. Rupanya kita tahu ada ilmu pakar makanan dia. Sebab tu dalam kitab ada bab makanan. Kitab fiqh. Kita mengaji kitab fiqh ada bab makanan. Sampai tahap tu ada kitab fiqh. Baik. Jadi katanya di sini orang yang menurut hawa nafsunya, kita mujahadah nak lawan nafsu tu, dia pertama melalui makanan. Dia boleh bentuk peribadi, sikap kita, akhlak kita. Makanan itulah yang boleh membentuk peribadi kita, akhlak kita, perangai kita. Negara-negara, masyarakat, manusia yang banyak makan makanan-makanan laut, dia akan hilang sifat cemburu. Dia tidak ada sifat ghirah. Dia tidak cemburu.
Orang hina Nabi pun tak rasa apa dia. Nampak tak? Orang bakar Quran tak rasa apa. Itu makna kita sudah hilang sifat cemburu. Cemburu apa ni? Bukan cemburu buta. Cemburu dalam istilah tasawuf dia panggil ghirah. Ghirah ni satu sifat yang terpuji, yang kena ada pada diri kita. Kita kena hiaskan hati kita dengan sifat ghirah. Nak dapat ghirah ni kita kena ifah. Ada satu sifat di mana ifah. Ifah ni kita kena jauhi, jangan dekat. Itu dah. Jauhi dulu, bukan kita dekat. Jauh, jangan dekat. Dia kena ifah dulu. Maka tu ada Nabi, Allahumma inni ala Allahumma inna sa'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tu doa Nabi tu. Allahumma inna sa'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Tidak. Ya Allah, Tuhan kami. Engkau hidayah, engkau beri kami petunjuk hidayah. Pertama huda, hadin huda, petunjuk agama. Petunjuk Al-Quran dan hadis lah artinya. Nas'alukal wa tuqa, yakni jalan-jalan ketakwaan. Mana-mana jalan ketakwaan. Maknanya kami boleh nampak yang ni halal, yang ni haram. Kami boleh nampak ini sah, ini batal. Dia mau tu. Itu kita panggil sifat apa? Sifat tuqa. Wal afafa. Afafa ni ifah lah. Ifah Kita dah tahu dah jalan tu banyak kedai arak. Jangan lalu jalan tu. Kok lalu orang gamik kita masuk. Dia. Duk kerap-kerap lalu, orang nampak, aku nampak orang duk lalu. Kalau di Baghdad ada satu jalan nama dia Syari' Abu Nawas. Dia pernah cerita kan. Di Baghdad ada satu Syari' Abu Nawas. Kita ingat ada apa nama. Rupanya penuh arak, kedai arak. Rupanya Abu Nawas ni tak arak. Bila tak arak, dia pasal ambil nama dia, sebenar nama dia pun nama jalan tu Jalan Abu Nawas, Syari' Abu Nawas, kiri kanan kedai arak saja. Jadi orang yang sudah bertaubat, dia tak minum arak, jangan lalu lah tempat tu. Ataupun kita tak ada pasal, jangan lalu. Kok tengah-tengah lalu, kawan kita panggil. Kawan kita duduk tu, apa lama tak nampak ni? Mai lah Sat. Nampak tak? Kita pun tak tahu, masuk singgah. Nampak tak? Masuk singgah, dia panggil kita, dia bagi kita minum sikit lah. Rasa sikit ni. Tu dia. Nampak tak? Tu kita kena ada ifah. Ifah ni kita kena lari dulu. Tempat-tempat tak elok lari. Orang-orang yang tak berjenis, jangan berkawan, jauhi. Jangan pergi gerak berkawan dengan dia. Jauh daripada orang yang tidak soleh tadi. Ada akhlak-akhlak yang buruk, kita kena jauhi. Itu dia panggil uzlah. Nampak? Ifah ada pula uzlah. Nak capai tu sifat tadi ni, yang kita nak lawan hawa nafsu kita tadi ni, dia kena ada sifat-sifat ini. Pertama kita kena ifah, jauh dulu. Tengok Tuhan kata apa? Wala taqrabuz zina. Tuhan tak kata wala zina. Tapi Tuhan kata wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampir zina. Bukan zina, jangan hampir. Mana-mana tempat, mana-mana program, mana-mana apa juga apa-apa anjuran-anjuran yang ada unsur-unsur boleh membawa kepada zina, jangan buatlah, jangan pergilah. Mari kita nak buat malam ni, kita ada parti tari menari. Janganlah, bahaya. Tak ada pantang lagi perempuan, tak ada ahli sekatan, campur semua boleh, kan? Ini yang sekarang ni Salman dia buat kerja tu. Muhammad Salman di Mekah dia buat kerja tu. Dia cuba anjurkan banyak tempat-tempat, pusat-pusat hiburan, buka seluas-luasnya sosial yang haram ni kepada masyarakat. Dia nak buat begitu, dan hingga dia bina 2 bandar. Bandar tu memang totally dia buat bandar tu kerana hiburan. Maka tu mulalah dia ambil hukum-hukum. Hukum tu aurat tak wajib. Itu secara individu. Siapa nak duduk tak duduk sudah. Nampak tak? Tidak. Itu dalam bahasa dia. Jadi mak dia buka pintu maksiat sudah. Sekarang ni buka pula satu pekan nak buka. Satu bandar kecil semata-mata untuk arak. Bandar tu semata-mata arak, 100% proses arak, jual arak, hidang arak. Orang nak minum arak, pergi bandar tu, pergi pekan tu. Nampak tak? Ini Muhammad Salman dia kerja. Nampak tak? Pasal bapak dia silap, tak hantar dia pergi mengaji agama, hantar dia pergi US, pergi mengaji ilmu sekular. Nampak tak? Itu je masalah. Bapak dia hafal Quran. King Salman tu hafal Quran. Cukup cermat dengan hukum hakam. Alim lah bapak dia tu.
Tapi hantar anak pergi mengaji ilmu lain, nampak? Patut dia kena hantar mengaji ilmu tu. Hantar anak mengaji ilmu sekular, ya, ilmu dunia. Dia balik nak jadi pemimpin negara Islam, jadi masalah. Dia potong habis tu dia. Na'udzubillah. Itu dah anak sekarang ni akan jadi kucak dia. Tapi takutlah ni bila dengar kemunculan Imam Mahdi, dia paling takut. Saudi lah negara paling takut sekarang bila dengar Imam Mahdi akan muncul. Sebab Imam Mahdi akan basmi habis segala kemungkaran. Nampak? Kemungkaran ni makna kata Saudi lah. Dia akan attack Saudi dulu lah. Nampak? Mekah, Madinah khususan. Maka kata dia baru takut lah ni. Takut bayang-bayang di bawah sinar. Katanya Mahdi akan muncul, akan memberi ancaman kepada negara Saudi bawah pemerintahan Salman. Nampak? Itu satu perkara yang sangat menakutkan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jadi kita kena hafal. Dan firman Allah Ta'ala lagi, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang demikian bagaimana fikiranmu wahai Muhammad? Umat sekali lah. Bila kita Muhammad ni umat lah. Bagaimana fikiran kamu wahai umat Islam terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipatuhi dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur, ingkar dan dimeterai pula atas tak habis ni dimeterai pula di atasnya ghisyawah faman barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah sesudah pada itu, maka tidakkah kamu memikirkannya tadi, ya? Jadi makna kata di mana Allah Subhanahu wa taala meterai pula atasnya pendengarannya, hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah menjadikan dia berkeadaan demikian? Oleh itu, mengapa kamu wahai orang-orang yang ingkar tidak ingat dan insaf? Kufur ni ada dua, ingkar ni ada dua. Pertama kufur i'tiqadi, dia keluar terus daripada Islam, tak percaya langsung hukum Allah ni. Kedua kufur amali, dia panggil. Kufur amali ni dia tak keluar daripada Islam, dia kufur nikmat. Kufur nikmat. Sembayang tu satu nikmat, tak buat sembayang, kufur nikmat lah. Nampak tak? Ya. Allah bagi makanan-makanan yang halal untuk dia makan, tak mau ambil yang haram juga. Itu kufur nikmat lah. Nampak tak? Ya. Allah bagi masa-masa tertentu untuk bermunajat dengan Allah, ya. Dia tak ambil masa-masa tu. Itu kufur nikmat. Ibadat ni sebenarnya nikmat, satu nikmat daripada Allah yang paling besar. Ya. Ibadat ni, kita dalam berbuat ibadat, apa juga bentuk ibadat yang Allah bagi kepada manusia ni, dia ada merupakan satu nikmat yang besar daripada Allah. Satu nikmat yang cukup besar. Kita akan wajib bersyukur. Dia perintah kita sembahyang, nikmat. Kita syukur dengan melaksanakan. Bila kita laksanakan sembahyang tu, kita syukurlah namanya. Ya, betul, macam tu lah. Dia tunjuk kita pada yang halal, makan yang halal, ya. Kulu minat thayyibat, makan daripada yang baik-baik. Itu nikmat, ya. Bila kita makan benda yang baik-baik tadi ini, kita mendapat nikmat daripada Allah SWT, dan wajib bersyukur dengan makan benda yang halal tadi. Itu adalah satu tindakan syukur kita kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan makanan, dia akan makan makanan yang halal, makanan yang baik. Orang yang syukur kepada Allah tentang tubuh badan dia akan tunaikan solat. Syukur atas nikmat tubuh badan Tuhan bagi aku ni, fizikal aku yang sihat sekarang, ya. Maka tu aku syukur kepada Allah dengan menunaikan solat. Itu solat tu satu tanda kesyukuran. Sebab tu tidak ada sujud syukur, tidak ada semayang sunat syukur, tak ada. Sujud syukur ada, semayang sunat syukur tak ada. Usalli sunatan syukur rakaatain tak ada. Kerana semayang tu sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah. Orang yang semayang tu dia bersyukurlah. Anishkurli wali walidaik, Al-Quran kata, hendaklah kamu syukur kepada aku dan kedua ibu bapa. Makna syukur di sini, hendaklah kamu salat, tegakkan salat dan taat kepada ibu bapa. Nampak? Itu perintah Allah. Itu yang kata dia ini. Ya, jadi itulah antara yang kita boleh faham, insya-Allah. Kita akan sambung pula. Nombor 2, kebaikan mempelajari ilmu tasawuf.
Ya. Habis ya. Kita akan masuk muka surat 6 nanti di bawah tajuk kecil kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Ya, nah, orang tak mengaji ilmu ni rugilah. Rugi dunia akhirat. Rugi sebesar-besar rugi. Nampak tak? Tak ada reti jadi manusia lah nah. Dia duduk sikit atas daripada binatang lah. Nampak tak? Pasti ada akal itu ya. Boleh boh sekandang dengan kambing. Kalau orang tak menuntut ilmu ni lah. Kalau tak menuntut ilmu ni boleh duduk sekandang dengan kambing tau. Ya. No? Orang dia ambil kambing tak ambil dia. Orang ambil hati kambing tak ambil hati dia. Nampak tak? Itu dia ni. Orang jaga kambing tak jaga dia. Tapi duduk sekandang dengan kambing. Sebab Quran kata sendiri, ya, ulaika kal an'am, mereka ada binatang ternak. Tuhan kata sendiri, bukan saya kata. Bal hum adall, lebih sesat daripada binatang lagi. Binatang memanglah dia tak jumpa jalan, sesatlah. Itu salah kita lah, tak bawa dia. Dia tak salah binatang kan. Ya. Kita lebih sesat daripada binatang, tak nampak akhirat. Itu dia. Itu penting. Maka tu wajib kita tuntut ilmu ini tuan-tuan. Wajib sungguh-sungguh. Kitab kita beli banyak tapi mai tak ramai. Ya. Kita beli kitab banyak kan kitab ya. Berapa? 40 ah? 50 orang tak sampai 50 pun main mengaji. Mana habis dengan kitab-kitab je dah. Tak mai. Punya tak reti nampak. Punya tak reti punya rugi. Rugi sungguh-sungguh. Dah beli kitab tak mai pula. Yang tak ada kitab tak apalah. Ya, excuse lah. Yang dah ada kitab tak mai. Masya-Allah. Nah. Mak dia kata dia orang tak kenal Tuhan. Dia masuk tadi ni hatinya telah berpenyakit. Sebab dia tak nampak akhirat. Dia tak nampak kebesaran Allah. Dia tak sayang kepada Tuhan. Nampak tak? Tak mengaji ilmu ni. Itu artinya. Kalau mengaji ilmu ni baru kita akan sayang kepada Allah. Kita akan rindu kepada akhirat. Kita akan reti kepentingan kita sebagai manusia. Kita akan tahu darjat kita duduk tang mana. Nampak tak? Kita akan nampak nikmat Allah begitu lipat ganda. Nampak tak? Ya. Tuhan nak pergi syurga kat kita. Tuhan buat kita nak pergi syurga tu kan. Bukan Tuhan buat kita nak azab. Kita nak Tuhan buat manusia ni, Tuhan nak bagi syurga. Ya, tak ada pasal pun. Bukan ada sebab apa-apa pun, bukan beri kepentingan kepada Allah. Kerana Allah tu Maha Kaya, ya. Kita kena fahamlah begitu Cuma nak mengaji ya. Bukan nak kena banyak duit. Kalau memang mengaji seorang nak mengaji kena banyak RM30 sekali, dia pun tak mai Ni free, ya. Tinggal lagi kita tak bagi makan kan. Kalau bagi makan lagi orang kata bodoh tak main mengaji. Dah bagi makan pun tak main. Nampak tak? Ya. Itu kita kena faham begitulah. Sebab benda ni penting kerana kita nak balik kepada Allah. Nak jadi hamba Allah. Mengaji ilmu pasti nak jadi hamba Allah, tak mau jadi hamba dunia. Nampak tak? Sebab kita akan pergi, tak akan balik dah. Kita tak ada jalan lagi untuk nak patah balik. Itu kita perlu kepada mempelajari ilmu ini dengan tekun, dengan sabar, istiqamah, berterusan. Jangan sat mai sat tak mai. Ada juga tu. Sat dia mai sat tak mai, ikut angin dia. Lagi tak kena. Itu kita panggil ghaflah, lalai. InsyaAllah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.